Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini cikgu akan share bagaimana teknik ataupun cara untuk menjawab soalan yang melibatkan hukum linear. Hukum linear yang mana akan keluar dalam paper 2 bahagian B. Semua sedia maklum bahawa soalan yang keluar dalam bahagian B wajib dijawab oleh pelajar. Okey. So, kita tengok dulu pattern-pattern soalan yang biasa ditanya dalam hukum linear ni. Okey, soalan yang pertama, biasanya dia akan minta kita lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, and then dia bagi kita jadual. Okey, and then soalan pattern yang kedua adalah dia minta kita cari unknown menggunakan graf yang kita lukis tadi. Okey. And then bentuk yang ketiga adalah dia minta kita cari nilai unknown apabila x sama dengan apa-apa. Ini pun kena guna graf juga, kena guna garis lurus, graf garis lurus yang kita lukis di soalan A tadi. Itu adalah pattern-pattern dia lah. Okey. Okey, so cikgu akan tunjuk dulu soalan A, bagaimana untuk melukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Okey, graf untuk soalan ni, untuk topik hukum linear adalah garis lurus. Linear ni nama lain dia adalah garis lurus. Persamaan garis lurus kita tahu y sama dengan mx tambah c. Okey. So maksudnya graf kita tu ada kecerunan, ada pintasan y. Okey, bermaksud garis lurus korang tak boleh menegak macam ni. Kenapa tak boleh menegak macam ni? Bila dia menegak, kecerunan dia adalah kosong, dia tak ada kecerunan, cerun, condong. Itu dimaksudkan dengan kecerunan, condong. So graf korang sama ada bentuk macam ni, condong ke arah kiri ataupun dia akan condong ke sebelah kanan. Okey, dapat So, mustahil dia akan dapat bentuk parabola. Bentuk melengkung macam ni. Itu mustahil. Okey. So, kita tengok soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan hubungan di antara kadar tindak balas suatu bahan kimia X dengan suhu. Diberi bahawa T dan S dihubungkan oleh persamaan T tambah 8. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, T tambah 8 sama dengan Kn. Okey, so saya nak korang highlightkan ataupun gariskan apa yang saya petakkan ni. Okay? Dengan keadaan K dan N adalah pemalar. Okey, jadi untuk paragraf yang pertama, maklumat yang perlu kita tahu adalah ini. Ini kita akan pakai nanti untuk menjawab soalan. Okey, and then dia bagi kita jadual X dan juga T, X dan juga suhu. Okey, tengok soalan yang pertama. Plotkan log 10 T tambah 8 melawan X. Jadi graf kita tu pada paksi Y dia apa? Okey, so nak kita plotkan log 10 T tambah 8 melawan X. Jadi yang mana satu X, jadi yang mana satu Y. Itu korang kena tahu. Yang disebut dulu ni adalah pintasan Y pada paksi Y, log 10 T tambah 8. Okey, melawan X. Jadi X ni adalah yang berada pada paksi X. Okey, dapat? Okey, maksudnya dekat sini. Okey, ini paksi. Okey, yang berada pada paksi X ni adalah X. Yang berada pada paksi Y adalah log 10 T tambah 8. Okey, faham? Okey. Jadi kita nak buat jadual.
Okey, nak buat graf, kita kena tahu nilai S dan juga nilai log 10 T tambah 8. Okey, X dah ada. Okey, X kita dah ada nilai dah. Tapi untuk log 10 T tambah 8 ada tak dalam jadual? Tak ada. Bila tak ada, kita kena cari dulu dia punya nilai. Okey? Okey, jadi cikgu akan buat jadual untuk X dan juga log 10 T tambah 8. Okey, sini X. Sini log 10 T tambah 8. Okey. Okey, untuk X 0.8. Okey, jadi log 10 T tambah 8 dia macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari? Tekan je kalkulator. Okey. Jadi log 10 maksudnya tekan kalkulator log je lah. Okey, tekan log. Okey, log. Okey, T kita. Nilai T kita apa? Negatif 5.23. Negatif 5.23. Kejap. Saya tak clear dulu. Okey, jadi log T tambah 8. Okey, jadi T kita adalah negatif 5.23. Okey, tambahkan dengan 8. Okey, jadi kita akan dapat 0.44. Okey. Okey, next. 2.5. Okey, carilah nilai dia. Jadi log negatif 2.49 tambah 8. So, kita dapat 0.74. Okey, next. 4.0. Log 2.13 tambah 8. So, kita dapat 1.01. And then, korang buatlah sampailah habis. Okey. Okey, so saya dah cari sampai habis. 0.8 sampailah 9.1. 0.8 sampailah 9.1. Okey, saya dah cari dah. Okey. Okey, plotkan log 10 T tambah 8 melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 pada paksi X. Ini korang kena highlight kan. Jadi kat sini dia nak kita pakai skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Maksudnya, kat mana graf saya Okey, maksudnya kat sini ini, okey, jarak ni sini ke sini adalah 2 cm. 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya ini 1, 2, 3, 4. Faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan 2 cm kepada 1 unit. Okey. Okey, pada paksi X. Pada paksi X ni. Okey, pada paksi X kat sini kita pakai 2 cm kepada 1 unit. Okey. Dan 2 cm. Okey, dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi log 10 T tambah 8. Okey, maksudnya dekat sini kita kena pakai 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi Y yang ini. Okey. Okey, so seterusnya lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan garis lurus penyuaian terbaik ni? Apa maksud dia? Okey, so kejap. Okey, garis lurus penyuaian terbaik ni dia ada beberapa ciri lah. Dia ada 2 ciri. Okey, yang pertamanya adalah garis lurus yang dilukis melalui sebanyak mungkin titik. Garis lurus kita melalui
sebanyak mungkin titik. Okey. Okey, and then yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah bilangan titik yang tidak dilalui oleh garis lurus adalah seimbang. Apa maksud seimbang ni? Okey, seimbang dekat sini maksudnya, okey, saya lukiskan satu garis lurus. Okey, ini titik kita. Okey, ini graf garis lurus korang. Okey, berdasarkan garis lurus ni, graf ni, ada berapa titik yang tidak kena? 2 kan? 2. Okey, seimbang dekat sini maksudnya titik yang tak kena tu dia berada satu atas, satu bawah. Seimbang lah kan? Okey, berbeza dengan yang ini. Macam ni. 2 titik tak kena, tapi dua-dua dekat bawah. Ini salah. Okey, faham So, nanti sebelum korang nak buat garis lurus tu, make sure memenuhi kedua-dua ciri-ciri ni. Okey? Okey, next. Cikgu nak tunjuk cara nak buat garis lurus ni. Okey, so dia ada beberapa step lah. Okey. So, step yang pertama, okey, apa yang korang kena buat? Okey, kan kita dah bina jadual kan? Okey, step yang pertama ni kita kena dapatkan nilai M kecerunan dan nilai C pintasan Y daripada kalkulator. Macam mana kita nak pakai kalkulator ni? Okey, so dia ada beberapa step. Okey, saya pakai kalkulator yang warna ni, hitam ni. Okey, saya tunjukkan yang pakai kalkulator ni. Okey, on sudah pastilah. Okey, jadi step dia, okey, yang pertama kita tekan mode 2 kali. Tekan mode 2 kali. Step yang kedua, bila tekan mode 2 kali dia akan keluar yang ni lah. So kita ambil yang nombor 2. Okey, tekan REG tadi REG tu nombor 2. Okey, and then yang ketiga, kita tekan line nombor 1. Kita tekan line. Okey, so nombor 4, bila tekan line dia akan keluar macam ni lah, kosong. Okey, so sekarang kita kena masukkan data ni. So step yang keempat, masukkan data. Setiap data yang dimasuk, jangan lupa tekan M+ dekat sini. Okey. So, cuba tengok betul-betul cikgu nak tunjuk bagaimana cara untuk memasukkan data. Okey, kita masukkan data X dahulu diikuti oleh paksi Y. Jadi 0.8, koma 0.44. Tekan M+. Ini N sama dengan 1 ni, maksudnya satu data dah dimasukkan dalam sistem ni. Sistem yang kita tekan-tekan tadi tu, yang kita buat tadi tu. Okey. Okey, so kita masukkan data yang kedua, 2.5, 0.74. Tekan M+. Dua data dah dimasukkan. Korang proceed lah sampai habis. Okey. Okey, ini adalah data yang terakhir yang cikgu akan masukkan. Kita tekan M+.
Okey, maksudnya 6 data dah dimasukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so betul lah 6 data dah dimasukkan. Okey. Okey, lagi satu cikgu lupa nak pesan. Untuk nilai paksi Y, make sure ambil 2 titik perpuluhan atau lebih. At least 2 titik perpuluhan. Okey, so cikgu lebih suka pakai 2 titik perpuluhan lah. Okey, ingat ini mesti 2 titik perpuluhan atau lebih. Okey, so dah dapat macam ni. Step yang kelima adalah tekan on. Hilang. Jangan takut. Data kan kita dah simpan, so dia tak hilang pun. Okey, jadi step yang seterusnya kita tekan shift 2. Shift 2. Shift nombor 2. Dia akan keluar macam ni. Okey, dah keluar macam tu, kita tekan arrow ke kanan. 1, 2, tekan 2 kali. Tekan 2 kali, dia akan keluar ABR. Okey, daripada sini kita hanya pakai A dan juga B. Okey, yang mana A ni adalah nilai untuk pintasan Y, B nilai untuk kecerunan. Okey. Okey, so ini adalah step yang pertama. Jadi kita kena dapatkan dulu nilai M dan juga C. Okey, cikgu nak cari nilai untuk C dulu. Okay, maksudnya kita kena tekan A lah. Kita kena tekan A. So, A adalah nombor 1. Tekan 1 sama dengan 0.30. 01. Ambil 3 titik perpuluhan. Okey, next nak cari untuk M, kecerunan. Tekan, ulang step ni. Ulang step 6 ke 7. Jadi, shift 2, tekan kanan 2 kali. Ambil nombor 2. Tekan sama dengan. So, nilai M kita adalah 0.1758. Okey, tujuan kita cari ni, tujuan kita dapatkan nilai C dan juga M. Okey, C kita nak tahu, C ni kita nak tahu graf kita ni, garis lurus kita ni memotong paksi Y ni pada nilai berapa. Make sure bila korang buat garis lurus, nilai pintasan Y yang korang dapat tu, make sure tak lari daripada nilai ni. Tak lari jauh. Okey, dia tak lari jauh. Kalau lari jauh, contohlah bila korang buat garis lurus kan, dia memintas pada 0.4, 0.5. Jauh lah daripada 0.3 ni kan. So, itulah satu teknik lah untuk korang trace. Sama ada garis lurus korang tu betul ke tidak. Okey. M ni pula, nanti untuk soalan B nanti nak cari unknown, kita akan pakai nilai kecerunan ni. Dan korang kena kira, make sure nilai yang korang dah kira tu tak lari jauh daripada nilai M yang kita dapat tadi. Okey, sekarang ni kita nak lukis, kita nak plot kan. Okey, sebelum kita plot, kita kena buat paksi dululah. Okey, nak buat paksi, saya lebih suka buat paksi Y dulu. Kita buat paksi Y dulu. Okay, paksi Y ni nak tahu kedudukan dia kat mana, sini ke, sini ke, sini ke. Kita tengok nilai X, nilai yang berada pada paksi X. Okey, ini kan. Okey, maksudnya nilai kita semua positif. Bila positif, korang boleh buat garis korang tu di hujung sekali kat sini. Okey. Kita boleh buat dekat hujung sekali kat sini. Buatlah garis sampai bawah. Okey. Ini adalah paksi Y. Saya lebih sikit lah. Lebih 0.5, lebih 1 kat sini. Okey. So, dekat sini label lah. Sini adalah paksi Y kita adalah apa tadi? Paksi Y kita adalah log 10 T tambah 8. Okey. So, dekat sini log 10
T tambah 8. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak buat paksi X pula. Okey, nak buat paksi X kita kena tengok nilai C. Okey, nak buat paksi X kita kena tengok nilai C. Okey. So, kalau C kita ni positif, kalau C kita ni positif, kita boleh buat dekat sini. Okey. Buat garis kat sini. Sini pun boleh. Sini pun boleh, tak ada masalah. Sini pun boleh, sini pun boleh. Tapi jangan atas sangat. Okey? Jangan atas sangat. Nanti tak cukup pula untuk skala yang atas ni. Skala yang atas ni. Okey? So, cikgu akan buat dekat sini. Petak yang kedua. Okey. So, cikgu gariskan sampai hujung. Okey. So, dekat sini adalah X. X kat sini. Jangan lupa labelkan. Kalau tak label, hilanglah markah korang. Hilanglah satu markah. Okey, so dekat sini kosong. Okey, jadi kita start tulis dia punya skala. Jadi untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, kita buat untuk X dahulu. Okey. Jadi sinilah. Ni 2 cm, maksudnya satu petak yang besar ni. Jadi 1 cm, jadi dekat sini adalah 1, 2. Okey, kejap. X kita sampai 9 kan? 9 maksudnya kita buat sampai 10 lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat hujung ni. Tak tulis pun tak apalah, dah tak cukup. As long as nilai 9.1 ni boleh diplotkan. 9.1 kan kat sini. Okey, so tak apalah. Okey, next kita tulis skala untuk paksi Y. Okey, so paksi Y apa dia punya skala? 2 cm kepada 0.2 unit. Maksudnya kita start dengan 0.2. So 0.2 kat sini. 0.2. Next. 0.4. Kita nak buat sampai mana? Kita tengok nilai Y kita. Sampai 2.0 lah. 1.9. So sampai 2.0. Okey. Jadi sini adalah 0.6, 0.8, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9. 1.9, 2.0. Okay, sorry Ini adalah 2.0. So dah cukup lah. Okay, so dekat bawah jadi negatif. Bawah paksi X ni adalah negatif 0.2. Sini adalah negatif 0.4. Tak tulis pun tak apa kat sini. Okay. So sekarang ni kita nak plot. Kita nak plot. Okay, saya guna marker. Korang gunalah pensel. Okay. Okay, so nilai yang kita ada 0.8, 0.44. Okay, korang dah biasa kan plot graph. So korang plot lah. Make sure plot betul-betul nilai dia. Jangan lari. Lari nanti efek korang punya graph. Nanti jadi susah nak buat garis lurus penyesuaian terbaik. Jadi buat sesungguh hati. Okay. Okay, saya dah siap dah plot. Saya dah siap dah plot. Okay, tadi saya kata nak pakai marker kan. Tak jadi sebab dia besar sangat. Okay, jadi okay, saya nak pesan kepada korang. Okay, saya nak korang crosskan betul-betul. Jangan cincai-cincai. Nanti tak akan efek korang punya graph. Maksudnya kalau nilai kat situ, plotkan betul-betul. Crosskan betul-betul. Okay? Okay, macam tu. Okay, now saya nak buat garis lurus. Nak buat garis lurus, saya akan tengok saya punya nilai C. Nilai C yang kita dapat daripada kalkulator tadi ni. Yang ini.
Okay, so 0.3 lah, kita ambil 0.3. Okay, so kita tanda dekat graf kita 0.3. Okay, so dekat sinilah ini. Okay, so make sure garis korang nanti tak lari jauh daripada yang saya tanda ni. Okay, 0.2, 0.3. Silap sini. Silap Okay, dekat sini so make sure garis korang tu tak lari jauh daripada tanda saya ni. Okay, so kita letak pembaris. Nampak tak? Okay, so kita letak pembaris kat sini dulu. Kita tengok. Okay, sini ke hujung. Okay, so kita cuba check Okay, ini kena, ini tak kena ke atas. Ini kena. Sekejap, sorry lari pula. Okay, ini kena. Ini tak kena sikit, lari sikit je kat bawah. Okay, ini tak kena. Ini tak kena, lari sikit je kat bawah. Ini kena. So tak okey lah. Kita kena adjust supaya sebanyak mungkin titik yang kena. So korang adjust lah. Okay, make sure korang ni kalau korang cuba ni, korang cuba adjust yang ni dengan yang hujung, titik yang bawah dengan yang hujung ni. Cuba korang letak dulu. Okay, so ini kena, tak kena, tak kena, tak kena, kena. So kena. 1, 2, 3. 3 kena. 1, 2, 3 tak kena, tak okey lah. Cuba cari lagi. Cuba adjust lagi. Mungkin ada yang banyak lagi kena. Okay, so yang ni. Allah, lari pula. Sekejap Okay, so ini kena 1, 2, 3, 4. 4 yang kena. Compare tu yang tadi 3 kena kan. So yang ni dia lebih banyak yang kena. Okay, 4 titik yang kena. Jadi 2 titik yang tak kena. Sini dan juga sini. Ini atas, ini bawah sikit. So balance lah. So korang sambung je. Make sure garis korang ni memotong paksi Y. Ini graf kita. Ini graf kita. So okey lah ni. Okay, faham tak? Make sure garis korang tu kena sebanyak mungkin titik. And then yang kedua, jika ada titik yang tak kena, make sure dia seimbang. Okay, cuba tengok garis kita. Dia lari sikit je daripada tanda yang saya buat. Maksudnya betul lah. Okay, jadi dah siap untuk soalan A. Okay, so sekarang ni kita pergi ke soalan B. Kita tengok soalan B. Okay, gunakan graf anda. Maksudnya graf yang kita buat tadi tu. Gunakan graf anda dari A untuk mencari nilai K dan juga N. Okay, sekarang ni kita nak mencari unknown. Okay, dia sama case macam soalan dalam paper 1 juga. Kalau kita nak mencari unknown, kita kena buat apa? Step yang pertama, kita kena tukarkan persamaan non-linear kepada linear. Okay, so persamaan kita adalah ni, T tambah 8 sama dengan KN. Okay, so cikgu akan salin dulu. Okay, so T tambah 8 sama dengan KN. Okay, so sekarang ni cikgu nak tukar dia. Nak tukar, kita kena tengok apa yang berada pada paksi Y. Apa yang berada pada paksi Y? Log 10 T tambah 8. Okay, kita tengok Y kita yang dekat sini. Y kita yang dekat sini T tambah 8. Ni bukan Y Okay, dekat sini dah ada T tambah 8. Jadi apa yang kurang dekat sini untuk menjadikan log 10 T tambah 8?
Jadi kita kena tambah log 10 lah, kan? Kita kena tambah log 10 kedua-dua belah. Okey? Okey, jadi kat sini log 10 ditambah 8 sama dengan log 10 kn. Okey? Ini jangan lupa pecahkan. Ini saya dah terangkan dalam paper 1. Ini wajib pecahkan. Okey, jadi kita dapat log 10 ditambah 8 sama dengan log 10 K. Okey, hubungan K dan juga N adalah darab. Jadi, bila kita pecahkan dia, dia akan jadi operasi tambah. Sini adalah log 10 N. Okey. Okey, sekejap. Macam salah persamaan je. Okey, kejap Okey, dekat sini dia ada X. Saya tertinggal X. Ada typo sikit kat sini. Sini ada X. N kuasa X. Okey. So, ada typo sikit. Jadi, dekat sini dia ada N. Ada N, ada X. Okey, sini pun ada X. Okey, jadi jika ada kuasa, terus bawa dia ke depan. Terus letak dia ke depan. Jadi, kita dapat log 10 ditambah 8 sama dengan log 10 K tambah X bawa ke depan. So, jadi X log 10 N. Okey. So, X ni tadi adalah paksi X. Okey. Jadi, cikgu akan letak dia kurungan. Maksudnya ini X. Ini adalah apa? Sebelah X adalah ni. Sebelah X adalah M. Maksudnya ini adalah nilai M. Okey. So, ini adalah nilai M. Sini adalah nilai M. Ini adalah nilai C. Okey, next. Baru pergi ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia minta kita cari nilai K. Okey, cuba tengok dalam persamaan kita mana kedudukan K. Mana kedudukan K? Di sini kan. Jadi log 10 K sama dengan C. Sini adalah pintasan Y. Pintasan Y kita kena ambil daripada graf. Sebab apa? Sebab dia cakap gunakan graf. Okey? So, mana graf kita? Cuba korang baca pintasan Y dekat sini berapa. Cuba tengok garis korang tu memotong paksi Y pada nilai berapa. So, saya dekat sini dia memotong pada 0.3 lah. Dia bergantung kepada graf masing-masing. Jadi, dekat sini log 10 K sama dengan 0.3. Okey, dia nak nilai K. Jadi, kita kena pindahkan log 10 ni ke kanan. Bila pindah ke kanan, cara nak hapus dia, kita kena tekan shift lock. Kita tekan shift lock. Dia akan keluar macam ni. Jadi, tekan 0.3. Kita dapat, ni 1.995. Itulah kita punya jawapan. K kita adalah 1.995. Dah siap dah untuk soalan yang pertama. Okey? Okey, next kita tengok soalan yang kedua. Dia minta kita cari nilai N. Okey, cuba tengok persamaan kita mana kedudukan N. Okey, di sini. Jadi, log 10 N sama dengan M, sama dengan nilai kecurunan. Ini adalah kecurunan. So, nak cari kecurunan, make sure pakai jadual. Make sure pakai jadual. Pakai graf. Okey? So, korang kena pilih titik yang kena. Titik yang berada atas garis.
Yang tak berada atas garis ni tak boleh ambil. Okey. So, saya ambil nilai sini, titik ni dan juga titik yang ni saya ambil. Okey. So, koordinat dekat sini, jap. Korang buatlah garis putus-putus kat sini. Kita nak gabungkan dia, satukan orang. So, titik ni dah bergerak ke kanan. Okay, korang buat macam ni. Okay, then yang ini. Yang atas ni kita turunkan dia ke bawah. Okay, so dah bertemu kat sini lah. Kita nak cari kecerunan dia. So, saya suka korang tulis apa koordinat dekat sini. Tulis apa koordinat dekat situ. Maksudnya titik yang kita pilih tadi tu lah. Okay, koordinat yang ni maksudnya okay, sini adalah 2.5 2.50.74. Dia punya koordinat. Yang ini 9.1 1.90. Okey. So, nak cari nilai. Okey, nak cari nilai kecerunan. Okey, M. Okey, formula kecerunan adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X2 tolak X1. Okey, jadi kat sini M sama dengan, okey, ini saya labelkan dengan X2, Y2, ini X1, Y1. Okey. So, saya ambil 1.90 tolakkan dengan 0.74 bahagikan dengan 9.1 tolakkan dengan 2.5. Okey, so dapat berapa? Okey. Okey, yang atas ni, ni kan ada dua ungkapan, dua nilai dipisahkan oleh operasi tolak. So, kita kena buka kurungan. 1.90 tolak 0.74, tutup kurungan. Maksudnya ini untuk yang atas. Okey, dan per. Perkan dengan ini. Ini pun dua ungkapan juga, jadi buka kurungan. 9.1 tolak dengan 2.5. So, kita dapat 0.1758. Okey, cuba tengok nilai yang kita dapatkan daripada kalkulator. Lebih kurang tak? Sekejap Cuba compare. Ini nilai daripada kalkulator 0.1758. Ini nilai yang kita kira. Sama sebiji. So maksudnya betul lah. Kalau kat sini contohlah, kalau kat sini 0.1756. Boleh pakai tak? Boleh. Masih boleh pakai sebab tak lari jauh. Faham tak? Okey. Okey, so kita continue soalan yang B2 tadi untuk mencari K. Okey, so kita pakai nilai yang kita kira tadi ni. Okey. So, M kita adalah okey, jadi log 10N sama dengan 0.1758. Okey. So, kita nak mencari N. Nak cari N, kita kena hapuskan log. Dia sama macam kes sebelah ni tadi. Jadi, kita kena tekan shift log. Shift log 0.1758. So, jawapan dia adalah 498. Jadi kita bundarkan, dia akan jadi 1.50. Okey, dah siap. Okey. Sila Jadi shift logkan dia, kita dapat nilai yang ini. Jadi kita bundarkan, kita dapat 1.499.
the end sama dengan 1.499. So dah siap dah lah. Okay, next kita pergi ke soalan yang terakhir. Seterusnya cari nilai T apabila X sama dengan 6.5. Ni kita kena pakai graf. Okay, student nak kita cari nilai T apabila X sama dengan 6.5. Okay, cuba tengok dekat graf korang. Okay, ini nilai X kan. Jadi X kita apa tadi? X kita adalah 6.5. So korang kena gariskan ni 6.5 kan. So garis dia sampailah bertemu garis lurus yang kita buat tu. Okay, so ini. So korang buat garis putus-putus lah. Okay, sampailah kat sini. Okay, dah siap dah yang ni. Kita bawa garis ni, yang ini ni, titik pertemuan ni ke kiri. Ke kiri. Sekejap. Kiri. So, ini. Okay. Okay, so korang baca nilai apa dekat sini? Apa nilai kat sini? Cuba korang baca. Saya punya graf. Okay, dia bergantung kepada graf masing-masing Okay, saya punya nilai adalah 1.441. Saya punya nilai 1.441. Okay, dia bergantung kepada nilai masing-masing lah. Tapi tak boleh jauh sangat pada nilai ni. Okay, so yang kita dapat ni 1.441 ni, ini adalah nilai log 10 T tambah 8. Ini bukan nilai T. Cari nilai T apabila X sama dengan 6.5. Okay, kan 6.5 tadi. Kita bawa dia jumpa garis and then bawa dia ke kiri. Kita dapat nilai ni. Ini bukan nilai T. Ini adalah nilai log 10 T tambah 8. Okay. So, log 10 T tambah 8 sama dengan 1.441. Okay, kita nak nilai T kan. Jadi kita kena hapuskan log ni dulu. Nak hapus log, kita pakai shift log. Kita shift log kan dia. Shift log kan nilai yang sebelah kanan. Okay, sorry salah calculator. Okay, shift log 1.441. So nilai dia adalah 27.61. DT tambah 8 sama dengan 27.61. Kita nak nilai T. Jadi 8 ni kita kena pindah dia ke sebelah kanan. Jadi tolaklah 27.61 tolakkan dengan 8. So 27.61 tolakkan dengan 8. So jawapan kita adalah 19.61. Dah siap. Okay, next. Soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh apabila daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PK kuasa X. Dia sama bentuk macam soalan satu tadi. Cuma dia punya pemboleh dia punya pemalas je lain. PK. Okey. Dengan keadaan P dan K ialah pemalas. So nanti jumpa je persamaan, terus highlightkan. Ini kita akan pakai nanti. Kita akan pakai untuk soalan mencari unknown nanti. Okey.
Okey, so diberi jadual. Satu nilai daripada nilai Y telah salah direkodkan. Okey, tak apa. Ini nanti kita tengok. Okey, soalan A. Berdasarkan jadual 1, bina jadual untuk nilai-nilai. Dia nak nilai-nilai. Dia nak kita bina jadual untuk nilai log 10Y. Sini dia bagi Y. Nanti kita kena carilah. Kita kena cari nilai untuk log 10Y. Okey. Jadi log 10Y. Okey. Log, tekan log. Tekan log. Okey, 1.80. So 0.26. Okey, next log 2.70. 0.43. Korang kiralah sampai habis. Korang kiralah sampai habis, korang akan dapat 2 markah. Okey, cuba check sama tak nilai dengan saya? Make sure sama Okey, make sure sama. Okey, ingat nilai untuk paksi Y ni. Untuk paksi Y ni mesti 2 decimal places ataupun 2 titik perpuluhan, at least 2 titik perpuluhan ataupun ke atas 3, 4, 5. Okey. Okey, so korang dah dapat 2 markah dari kat situ. Okey, next kita tengok soalan B. Plot. Okey, dia nak kita plot. Nampak tak pattern soalan dia? Dia nak kita plot log 10Y melawan X. Okey. Jadi kita kena ada jadual untuk X dan juga log 10Y. Ni log 10Y kita dah cari. X pun dah ada. Okey. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log 10Y. Okey. So, saya lebih suka buat jadual baru. Supaya nanti saya tengok dekat jadual yang saya buat ni je. Tak perlu nak tengok sini, nak tengok sini. Okey. So, untuk X dan juga log 10Y. Dia bergantung kepada kehendak soalan ni. Dia nak log 10Y melawan X. Okey. So, X tu 1, sini 0.26, 2, 0.43, 4, 3, 0.61, 4, 0.78, 5, 0.96, 6, 1.05. So nanti saya akan lukis graf ikut ni je lah, table ni. Okay, so kita kena lukis graf. Okay, ni graf paksi. Okay, apa yang berada pada paksi X melawan X. Jadi sini X lah. Kat sini log 10Y. Okay, so jangan lupa kita kena cari nilai M dan C daripada kalkulator. Okay, so kita key in dulu dia punya data. Okay, tekan mode 2 kali. Tekan mode 2 kali and then kita ambil REG. Okay, and then kita ambil lin. Okay, nombor 1. Okay, and then kita masukkan data. Okay, so 1,0.26 M plus 2,0.43 M plus 3,061 M plus 4,078 M plus 5,096 M plus 6, 1.05 M plus. So maksudnya 6 data dah dimasukkan. Okey, tekan on. Okey, kita nak dapatkan nilai M dan juga C. Tekan shift, tekan nombor 2. Okey. And then kita tekan arrow ke kanan 2 kali. Kita nak nilai C, kita tekan nombor 1. Okey, jadi
C kita adalah 0.11 km pula. Okay, ulang step yang sama, shift 2, kanan 2 kali, B nombor 2. Okay, so 0.1631. Okay, barulah boleh mula buat graf. Okay, saya dah buat paksi dan saya dah plotkan dah. Okay. Okay, so ingat cara bagaimana untuk kita lukis paksi X dan juga Y. Okay, kita mulakan daripada paksi Y dulu kita mulakan daripada paksi Y. So saya buat paksi Y saya kat sini. Okay, untuk tentukan paksi X, kita tengok nilai C. Nilai C kamu tu, nilai C kita adalah positif. Bila positif, kita bolehlah buat bawah sikit macam ni. At least 2 kotak ni lah. Okay. Okay, then saya dah plot. Cuba korang compare kan korang punya graf dengan saya punya. Okay. Okay, next kita tengok soalan C. Okay, soalan C menggunakan graf DB. Okay, soalan C1. Okay, nyatakan nilai Y yang tersalah rekod dan cari nilai sebenarnya. Okay, so nyatakan nilai Y yang tersalah rekod. Maksudnya, okay, cuba korang tengok korang punya graf. Okay, mana satu titik yang lari jauh daripada garis lurus korang tu. Ini maksud dia titik yang jauh daripada garis lurus korang. Okay, cuba tengok titik mana satu. Okay, ini saya punya graf. Okay, jadi titik saya ni yang nilai yang lari jauh. Okay, yang lain semua berada dekat-dekat dengan garis lurus. Ini je yang lari jauh. Yang atas kali ni dia lari jauh. Okay, jadi cara untuk dapatkan nilai yang sebenar dia adalah korang daripada titik ni korang bawa dia pergi ke atas. Daripada titik ni korang bawa dia pergi ke atas sampailah jumpa garis ni. Okay, dah jumpa garis, dan korang bawa dia ke kiri. Bawa dia ke kiri macam ni. Bawa dia ke kiri. Okay. Okay, bawa dia ke kiri dan bacalah nilai kat sini. Okay, so nilai yang sebenar dia adalah 1.12. Dia ikut korang punya graf masing-masing lah. Kalau graf saya dapat 1.12. Okay. Begitu je untuk mencari nilai yang tersalah. Pada titik yang tersasar ni, korang gerak dia ke atas sampailah jumpa garis, and then bawa dia ke kiri. Bacalah nilai tu. Okay. So jawapan dia adalah, okay, untuk satu jawapan dia adalah 1.12. Macam tu je. Okay, next kita pergi ke soalan C2. Cari nilai P dan juga K. Kita nak cari unknown. Nak cari unknown, kita kena start daripada persamaan. Okay, kita tengok soalan kita tadi. Okay, persamaan dia apa? Y sama dengan PK kuasa X. Okay, salin yang tu dulu. Y sama dengan PK kuasa X. Okay, ni non-linear tau. Apa-apa persamaan yang dia bagi tu semua non-linear. Semua non-linear punya persamaan equation. Ini adalah non-linear, bukan linear. So kita nak tukar dia. So nak tukar dia, kita kena tengok apa yang berada pada paksi Y. Log 10 Y. So kita kena pakai log 10. Di sini log 10 Y sama dengan log 10 kurungan
P K kuasa X. Macam ni. Okay, next. Log 10Y sama dengan, ini kita kena pecahkan Okay, ni hubungan dua ni adalah darab. So, bila kita pecahkan akan jadi operasi tambah. So, kena ingatlah. P tambah log 10K kuasa X. Okay, apa-apa yang ungkapan yang ada kuasa terus pindah dia ke depan. Wajib pindah dia ke depan. Jadi dekat sini log 10Y sama dengan, okay, ini kan yang ada X. Yang ada X kita letak selepas sama dengan. Jadi kat sini kurungan log 10K. Sini X lah. Asalnya daripada kat depan ni X. Asalnya X ni kat depan ni kan. Saya dah ubah siap-siap letak kat belakang. Dia tambah log 10P. Okay. So, jadi yang sebelah X ni adalah nilai untuk apa? Nilai untuk M. Yang dekat hujung ni adalah nilai untuk C. Okay, so soalan yang pertama dia minta nilai P. Okay, cuba tengok kat sini mana kedudukan P. Yang ini kan. Jadi log 10P sama dengan C. Sini adalah pintasan Y. Okay, dekat sini dia kata menggunakan graf. Maksudnya menggunakan nilai pada graf. Jadi kat sini pintasan Y kena ambil daripada graf, bukan daripada nilai kalkulator. Okay. Okay, so saya punya nilai pintasan Y dia adalah 0.1. Yang kita dapat daripada kalkulator tadi berapa? 0.11. Dekatlah. So, betul lah kita punya graf. So, nilai saya adalah 0.1. Jadi, log 10P sama dengan 0.1. Kita nak P, so kita kena shift logkan dia. Shift log 0.1. Guys, lupa nak clear kan. Okay, shift log 0.1. So, kita dapat 1.259. Jadi, P kita ni adalah 1.259. Dah siap. Okay. Okay, next kita pergi ke soalan yang kedua, cari nilai K. Okay, cuba tengok dalam persamaan mana kedudukan K. Dekat sini kan. Jadi, kita ambil log 10K sama dengan M. M adalah kecurunan. Ingat, kecurunan ambil daripada graf. Pintasan Y, kecurunan ambil daripada graf. Jadi, ini graf. Jadi, korang pilih dua titik yang kena atas garis. Okay, so yang mana-mana pun tak apa, asalkan dia berada atas garis. Okay, jadi cikgu akan guna titik yang ketiga dan juga yang keempat. Okay, yang ketiga dan juga yang keempat. Okay, jadi sekejap titik yang ketiga saya, koordinat dia adalah, ni titik yang ketiga saya, koordinat dia adalah 30.61. Titik yang keempat saya adalah 40.78. Okay, jadi nak cari M pakai Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi saya ambil yang bawah ni, 0.78 tolak dengan 0.61 bahagikan dengan 4 tolak 3. So, kita dapat, okay, buka kurungan 0.78 tolak 0.61 bahagi 4 tolak 3. 0.17. Okay, ini belum jawapan K lagi tau. Ini adalah log 10 K. So, nak K kita kena shift logkan nilai 0.17. So, jawapan akhir dia adalah 1.479. Ni baru dah siap.